Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utamanya alhamdulillah dapat kita bersua dalam tazkirah Ramadan ini. Dan yang keduanya saya ucapkan selamat berpuasa, semoga dianugerahkan takwa oleh Allah taala. Sahabat sekalian, hari ini kita akan tadabbur dan kita membincangkan beberapa tajuk. Saya nak bawa tentang pertama kepada Ramadan ini, iaitu Allah telah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, difardukan kepada kamu hukum berpuasa seperti yang difardukan kepada manusia yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pertamanya ialah nak sebut tentang kaedah Allah Subhanahu wa taala membantu manusia untuk beramal ibadah dan berpegang dengan hawa nafsu sama aja setiap nabi-nabi. Mana seperti mana umat dahulu yang berpuasa, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mereka dianugerahkan berpuasa. Sebab manusia ini mereka daripada mereka lahir sampailah kepada mereka mati, mereka berpegang dengan hawa nafsu, satu musuh yang tidak mereka nampak. Makna kalau peperangan di atas dunia ini, tak kira Iran dengan Iraq, ada gencatan senjatanya. Di antara Hizbullah dengan Israel, ada gencatan senjatanya. Di antara Korea Utara, Korea Selatan, ada gencatan senjatanya. Tapi peperangan di hawa nafsu tidak terhenti. Gencatan senjatanya tidak berhenti, melainkan manusia itu mati. Maka manusia ni berpegang dengan satu benda tidak nampak, yang hawa nafsu ini baja dan ialah daripada makanan manusia. Maka Allah Ta'ala membantu manusia dengan Allah Ta'ala menahan makanan untuk membolehkan mereka menumpukan kepada amal ibadah mereka. Manusia berhadapan dengan hawa nafsu. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan allazina yastami'una al-qaul. Manusia ini dia mendengar kata-kata panggilan-panggilan. Ada panggilan ke dia beramal ibadah, ada panggilan tengok TV, ada panggilan dia untuk qiyamul lail, ada panggilan untuk tidur. Fayattabi'una ahsanahu, dan mereka ikut panggilan-panggilan yang baik. Bukan semua manusia. Ulaikal ladzina hadahumullah, iaitu mereka yang dapat petunjuk daripada Allah Taala. Wa ulaika hum ulul albab, itulah golongan ahli bijak pandai. Maka manusia ni dia kena buat pilihan, berhadapan dengan pilihan-pilihan dalam hidup dia. Maka takwalah membantu mereka untuk buat pilihan kepada perkara yang baik. Kita pergi kepada satu benda yang utama, iaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi manusia bertakwa kepada Allah. Apa yang nak sebut pada hadirin pada hari ini pendengar sekalian ialah tentang perkataan Allah Ta'ala, mudah-mudahan. La'allakum tattaqun, la'alla daripada Allah Ta'ala. Perkataan ini, perkataan harapan daripada Allah. Allah yang bagi harapan, dan Allah itu juga untuk memenuhi harapan. Allah yang bagi harapan, Allah itu juga lah yang akan penuhi harapan manusia. Sebab itu para hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok di sini. Ada tak perkataan la'alla ini pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, dan bagaimanakah jadinya perkataan ini? Allah ungkap tu dalam Quran, dan Nabi ungkap ni, kesudahan ungkapan Nabi tu jadi macam mana? Ada satu kisah di zaman Nabi SAW, iaitu haji al-wada', iaitu haji perpisahan. Haji Nabi tunaikan fardu haji. Ketika Nabi tunaikan fardu haji itu, ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad ni sakit teruk. Sakit, dia tidak ada harapan nak hidup dah. Sebab dia pun rasa dia tak ada harapan nak hidup, sampai dia wasiatkan harta dia. Dia wasiatkan harta dia. Dia panggil, beritahu Nabi, sahabat suruh panggil Nabi jumpa dengan dia. Dan bila Nabi jumpa dengan Sa'ad, maka dia berkata kepada Rasulullah, aku ni teruk sakit seperti mana mata kamu lihat.
kan, dan wa anasu malin, sedangkan aku orang ada harta. Dia kata, apa atasaddaqu bi sulusi mali, bolehkah aku wasiatkan 2/3 harta aku untuk Islam dan 1/3 untuk anak perempuan aku? Nabi kata, la, jangan. Fasyatru ya Rasulullah, separuh untuk anak perempuanku, separuh untuk Islam, boleh tak wasiat macam tu? Nabi kata, la. Fathuluti ya Rasulullah, 1/3 tu ya Rasulullah untuk untuk Islam, 2/3 untuk anak perempuanku, boleh tak macam tu? Nabi kata, as-thulutsu was-thulutsu katsirun au kabir. 1/3 tu Sa'ad, 1/3 tu banyak dan besar dah. Maka Nabi tak benarkan Sa'ad mewasiatkan lebih daripada 1/3 harta. Maka kita nak fokuskan tentang faraid harta pusaka, tapi nak bagi tahu bahawa Sa'ad itu sakit sampai mewasiatkan harta pusaka. Jaranglah orang sakit biasa nak wasiat harta pusaka, melainkan orang rasa nak mati. Tak kita berjumpa lagi orang sakit kepala, sakit urat, sakit lutut, kan, sakit gigi, wasiatkan harta pusaka, tak orang buat lagu tu, kan. Jadi menunjukkan Sa'ad ni rasa nak mati, tak kira dah, dia tak ada harapan dia nak hidup. Maka tiba-tiba Nabi sebut satu perkataan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nabi kata, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Mudah-mudahan kamu boleh balik semula ke Madinah, wahai Sa'ad. Sampailah satu masa nanti satu golongan manusia boleh manfaat daripada tangan kamu, dan satu golongan yang lain boleh mudarat pada tangan kamu. Kataan la'allaka daripada Nabi. Wahai Sa'ad, mudah-mudahan kamu boleh balik semula ke Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata, sampai satu masa nanti satu golongan manusia boleh manfaat pada tangan kamu. Dan yang ketiga, Nabi kata, dan satu golongan yang lain pula boleh mudarat pada tangan kamu. Jadi kita tengok perkataan Nabi ni. Sa'ad ni tadi dia wasiatkan harta dah, dia rasa memang tak ada harapan dia nak hidup. Wasiatkan harta. Tiba-tiba dia lega pada sakit dah dan boleh balik ke Madinah. La'alla yang pertama Nabi ni Allah Ta'ala penuhi, boleh balik ke Madinah, dan Sa'ad ni umur dia panjang lah. Umur dia panjang. Yang kedua pula, yang dikatakan Sa'ad ini bagi manfaat kepada orang ramai, satu kaum, ialah terjadi di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana Rasulullah dah wafat waktu tu, Abu Bakar dah wafat. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditugaskan oleh Khalifah Umar Al-Khattab untuk peperangan Fathul Qadisiyah, pembukaan bumi Parsi. Bumi Parsi ni bukannya kita sebut Iran saja. Makna Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan, Hindustan, semua tu Parsi belaka lah. Tan ni kan, semuanya Parsi belaka. Mereka ini diislamkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan Fathul Qadisiyah. Mana mereka diislamkan, ditawan bumi itu, disebarkan dakwah dan ditawarkan Islam di situ. Maka daripada generasi yang diislamkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, generasi yang diislamkan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka lahirlah ramai generasi Islam di situ, yang rantaiannya ialah lahirnya ramainya ilmuwan Islam di bumi Parsi. Kita nampak apa manfaatnya. Kita kata kapet Pakistan langsir, yang tu kalau kita nampak nak raya aja, tapi kita tengok manfaat sarjana Islam Umar Khayyam. Ada macam-macam lagi. Kalau kita pergi ke Uzbekistan, kita boleh tengok bagaimana teknologi bangunan yang ada geguli di bawah yang untuk protek daripada gempa bumi. Zaman 1000 tahun yang lalu dah ada benda tu. Dan di bumi Parsi ini juga lahirnya ulama-ulama hadis yang terkenal seperti ulama Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Jadi mereka semua daripada Parsi belaka, daripada Bukhara, daripada Uzbek, Imam Tirmizi daripada Tirmiz, dekat sempadan Afghanistan. Jadi mereka ni ulama-ulama hadis yang menggambarkan ilmu hadis Nabi SAW, yang hari ini satu dunia dapat manfaat pada ilmu mereka. Maknanya dia bermula daripada pengislaman generasi teratas mereka oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kemudian diikuti dengan lahirnya ulama-ulama yang hebat dalam ilmu hadis, dan hari ini satu dunia mengaji ilmu hadis. Mereka tidak daripada
mengelak daripada mesti belajar daripada sunnah sittah. Makna dia daripada perkataan la'alla Nabi itu Islam satu benua Parsi, maka dunia mendapat manfaat daripada pengislaman ini. Yang ketiganya ialah Nabi kata wa yadharra bika akharun, satu golongan lain boleh mudarat pada tangan kamu, iaitu golongan raja-raja di kalangan raja Parsi, iaitu mereka golongan-golongan yang zalim kepada rakyat mereka. Mereka ni memerah rakyat, hidup dalam istana-istana yang besar. Kalau raja-raja punya banyak istana, kan, istana hinggap lah, istana terbang, macam-macam istana ada. Kan. Pada zaman itu Raja Parsi telah memakai batu permata di atas mahkota kebesaran. Batu mahkota ni bukan boleh gali ikut-ikut apa dia, sambil kita ibu-ibu gali serai lengkuas nak buat makanan buka puasa jumpa batu permata, tak macam tu. Kan, dia kena gali 100 beratus kilometer dalam perut bumi baru nak jumpa batu permata. Bayangkan pada zaman tersebut raja telah pakai batu permata, dan bagaimana rakyat diperas untuk melombong pada zaman tersebut untuk dapatkan batu permata ini, kan, dalam keadaan keselamatan yang tidak cukup untuk digunakan bagi kebesaran raja-raja. Maka raja-raja ini hilang kekuasaan mereka, sehingga mana Raja Parsi dia lari jauh, dia pusing ke belakang, dia kata salamun la liqa ba'da, selamat tinggal, selamat liqa, tidak ada pertemuan dan lepas daripada lagi. Maka sebab itu kita nak sebut balik bahawa ini perkataan la'alla Nabi SAW, sehingga mana Islam Nabi saat ni sembuh, kemudian Islam satu benua dan manfaat Islam satu dunia dapat daripada ilmu-ilmu orang-orang Parsi dan keruntuhan kerajaan Raja Parsi yang zalim. Itu perkataan la'alla Nabi SAW. Sedangkan dalam Quran kita baca di la'alla daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para hadirin dirahmati Allah pendengar sekalian, bahawa sesungguhnya kekuatan kalam Allah lebih daripada itu, maka tentulah Allah Ta'ala hendak sangat kita jadi manusia bertakwa pada Allah Ta'ala, melainkan kita tidak bersedia dan tidak menyambut urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu untuk kali ini, kita akan bertemu lagi dalam seri akan datang. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.